Okey, tajuk pertama kita pergi kepada pengurusan perosak tanaman padi. Okey, bagi kami di Biosecurity, pengawasan perosak yang kami jalankan mengikut ETL. Okey, mengikut ETL tanaman padi. Okey, pengurusan utama 5 hingga 25 hari lepas tabur. So apa yang kita perlu tengok pada padi kita. Dekat nota pun ada Okey, peringkat tanaman, perosak dia tikus. So biasanya pada peringkat penanaman, macam sekarang kita tanam secara tabur, maknanya keserataan tu mungkin akan penuh lah. Kalau macam dulu kita terpaksa guna cedung kan, kita terpaksa tanam secara manual. So sekarang kita dah tanam secara tabur terus, maknanya peringkat kawalan untuk tikus ni kita boleh nampak lah dia bila serangan dia tu bertumpuk-tumpuk, dan dia akan berlaku pada tengah sawah. Yang sekali bertumpuk-tumpuk, dia akan memotong, akan memakan anak padi. Okey, kaedah kawalan dia menggunakan burung pungguk, ataupun kita secara gotong royong, ataupun kita guna racun lah, ataupun perangkap. Ini yang secara yang sekarang lah. Kalau yang ada, yang saya dengar juga tadi, dia kata nak pakai ular sawa ke apa ke, itu kaedah lain lah. Tapi yang secara konvensional yang kita guna burung pungguk lah, burung pungguk jelapang, dan juga perangkap, dan juga umpan lah, umpan tikus. Okey, perosak kedua pada 5 hingga 25 hari lepas tabur juga, siput gondang. So siput gondang ni dia akan memakan anak padi berumur 1 hingga 15 hari lepas tanam. Maknanya kawasan yang diserang tu dia akan nampak berlubang-lubang lah, tak ada percambahan pokok. So tahap serangan yang tinggi kita akan nampak bila kawasan padi tak tumbuh lah, dia dah makan. Kalau serangan siput gondang ni terlampau tinggi, so kita boleh nampak dia punya telur dia pada biasanya dekat pintu air, ataupun dekat air masuk ke sawah tu, kita boleh nampak dia punya telur. Kalau banyak tu maknanya kawasan tu memang banyak lah. Cuma sekarang macam saya cakap tadi, kaedah yang kita buat sekarang penanaman secara tabur terus. So maknanya dia punya kesan tu kita tak nampak sangat, kecuali yang kalau kita tanam secara manual tu kita nampak lah dia punya serangan terlampau besar. So kalau tabur terus ni ada kesan dia, tapi tak terlampau sangat lah. Okay, so kaedah kawalan dia sama ada kita guna jaring pada pintu air tu, lepas tu kita pasang parit tepi sawah, ataupun kita guna kaedah gotong royong untuk kutip dia punya siput gondang tu, ataupun kita letak kayu pancang. Kita letak kayu pancang pada parit tepi sawah tu. Maknanya siput gondang ni habitat dia itulah, dia akan bertelur pada apa-apa yang kita pancang dekat sawah. Kalau dekat sawah padi pun dia akan bertelur juga. So dia akan bertelur pada atas. So kita kalau letak kayu pancang ni, senang kita untuk harvest lah, kita ambil untuk ni. Seterusnya kita pakai umpan. So umpan pun sama lah, umpan so kita kena collect lah, kita kena ambil balik siput yang melekat pada umpan tu.
Secara ni juga ada yang itik, bela itik dekat sawah padi untuk makan dia punya telur dia, burung liar. Dan juga kaedah yang lain secara racun lah, kaedah racun. Okey, seterusnya pada peringkat 5 hingga 25 hari juga ulat lipat daun. Okey, lawa dia ni memakan tisu daun dengan mengikis. Dia tak makan dipotong, dia makan sikit dia dekat lapisan daun tu. Dan dia meninggalkan jalur-jalur putih, maknanya dia akan nampak kesan putih lah pada hujung daun tu. Itu ulat daun yang atas tu. Yang kedua, ulat ratus. Dia juga memakan daun sedikit dan semakin banyak apabila ia membesar. Maknanya ulat ni dia sama macam dia mula-mula kecil yang macam atas tu, lepas tu dia akan jadi lagi membesar. Kesan serangan dia pokok padi, dia akan tinggal urat-urat daun dan batang saja. Maknanya daun, kalau macam ulat ratus ni dia nanti tinggal batang tengah aja. Dia akan memakan habislah. Kalau yang ulat lipat tadi dia makan bahagian sel atas je. Kalau ulat ratus ni dia makan, dia akan tinggal tengah je, bahagian tengah saja. Okey, yang seterusnya ulat layar. Dia pun sama juga macam ulat ratus tadi, dia akan memakan permukaan daun dan yang lembut dan meninggalkan bahagian abdomen yang keras. Sama juga macam ulat ratus tadi. So yang ni dia akan makan dan juga dia akan memotong. Yang ni memotong dan dia akan kita akan nampak pada permukaan air kesan serangan dia, daun-daun tu akan putus lah. Okay, kaedah kawalan dia, kita elakkan guna baja N yang berlebihan. Kita kena tebas tunggul jerami untuk elakkan dia punya perumah. Kita boleh juga memasang perangkat lampu untuk memerangkap dia punya dewasa, dia punya kumbang, dia punya rama-rama dia. Dan juga menggunakan kaedah racun. Dan apa yang penting kita buat ETL ni, kaedah yang buat pemantauan ni, kita nak elakkan musuh semula jadi. Musuh semula jadi untuk kawalan biologi untuk perosak tadi. So macam yang terdapat ni, dia punya parasit dia ulat batang kuning. Lawa mengorek batang daun dan memakan tisu hingga sampai ke bahagian ruas. Maknanya yang ni ulat ni dia akan masuk ke dalam batang padi. Kadang-kadang bila kita pergi lapangan, kita pergi dekat sawah, sebenarnya kita lebih kepada kita kena turun juga sebenarnya. Secara visual tu dia punya simptom dari segi perosak ke penyakit ke, dia seakan-akan sama. Kalau kita APT yang dah biasa dengan sawah ni, dia boleh tengok sebenarnya padi tu kena sama ada ulat lipat daun ataupun ulat layar tadi. So macam ulat batang kuning ni, ulat ni dia akan menyerang dan dia akan berada di dalam batang. So kalau peringkat awal kita buat kawalan, so dia akan lebih efektif lah, sebab kita dah peringkat awal kita dah buat kawalan, kita dah racun. So dia akan lebih efektif sebab bila dia dah menyerang, dia dah masuk dalam batang, bila kita spray pun dia akan susah sikit. Sebab sebab saya cakap tadi, kita sekarang buat kaedah penanaman secara tabur terus kan. So kepadatan pada sawah memang tinggi. So yang seterusnya, ulat batang berjalur. Ini pun sama juga. Ulat batang kepala hitam, ulat batang merah jambu.
Yang ni kalau APT biasa dengan sawah, dia akan jumpalah pada tanaman padi. Yang ni pun serangan berlaku peringkat padi sedang berbuah, dipanggil bulu ayam. Ini dia punya tu lah. So yang ni menyebabkan bila ulat ni berada di dalam batang, maknanya bahagian atas tu bila dah berbuah nanti dia tak dapat ambil nutrien dalam pokok. So bila padi dah berbuah, dia akan jadi hampa, jadi kosong, tak berisi lah. So kaedah kawalan dia, kita kena tebas rumput di batas yang ni untuk elak dia punya perumah dia lah. So sama juga kena tebas tunggu jerami yang selepas di harvest, kena bakar jerami, racun tunggul dia. Lepas tu bajak macam biasalah, yang tu common lah kita buat. Dan juga kita gunakan racun lah. Okey, dan juga dia punya musuh semula jadilah. Dia jadi parasit telur dan juga laba-laba tu. Okey, peringkat seterusnya 25 hingga 74 hari lepas tabur. Sama juga, masih lagi ada ulat lipat daun ni. Maknanya dia ni ulat lipat daun ni, selagi kita tak kawal dia punya pada peringkat awal tadi, dia akan berterusan ke peringkat yang seterusnya 25 hingga 50 hari ni. Dia pun sama juga macam tadi, dia akan makan pada bahagian luar daun padi tu. Ulat ratus pun sama juga tadi, pada peringkat awal dia akan makan daun sedikit tu. Kejadian berbentuk bulat dan memanjang yang saya cakap tadi. Yang seterusnya ulat layar pun sama juga, dia akan menyerang pada peringkat seterusnya kalau kita tidak kawal. So bila kawalan tu tidak sempurna, dia akan menjadi lebih teruk, lebih serius lah pada peringkat seterusnya tu. Sama juga ulat batang, dia pun pada peringkat ni pun dia pun akan menyerang tanaman padi kita. Ulat batang berjalur, ulat batang kepala hitam dan juga ulat batang merah jambu pun sama juga, dia akan menyerang pada peringkat yang 20 hingga 50 hari. Okey, seterusnya bena perang. Okey, untuk 25 hingga 50 hari dia akan aktif pada beranak maksimum bena perang ni. Kalau ikutkan dia mula menyerang pada 15 hari lepas tabur. Dewasa dan ni menghisap cecair pada pokok, dan pokok tu menjadi kuning. So dia kesan dia tu, kalau bena perang ni agak ketara lah. So memang kawalan perlu dibuat secara betul lah untuk kawalan ni. Yang seterusnya bena belakang putih, sama juga dia akan menghisap cair pokok. Pokok sama juga akan menjadi kuning dan kering. Untuk kawalan bena perang sama juga tadi, kena bakar jerami, racun tunggul. So macam saya cakap tadi, tinjauan memang kita kena, sama ada petani ataupun APT ataupun kami di biosecurity ni, memang kena buat tinjauan yang sebenarnya lagi kerap lagi bagus sebenarnya, tinjauan di lapangan ni. Sebab bila serangan dah teruk, untuk buat kawalan tu memang agak susah lah. So bila kita buat tinjauan, so kita akan buat pengesyuran lah, racun apa perosak yang banyak pada kita punya sawah padi. So yang tu kita kena pengesyuran apa racun apa yang sepatutnya untuk kita buat kawalan lah.
So untuk musuh semula jadi dia macam tadi, yang adalah ladybird, kumbang kura-kura tu, kutu air, cengkerik, itu musuh semula jadi. So tujuan kita buat tinjauan dan juga racun tu bagi mengelakkan kita punya musuh semula jadi ni mati sama. So kita just fokus kepada perosak sasaran kita lah. Okey, seterusnya bena hijau. Serangan dia pada beranak maksimum. Ini pun sama, dia punya bula dia akan memanjang dan ruas pokok hingga pokok capai tinggi maksimum. Okey. Dia punya serangan dia bahagian daun. Dia akan serang pada semua peringkat pada hingga padi beranak maksimum. Dia juga menghisap cair pada pokok, menyebabkan pokok terbantut, kekuningan dan juga jadi populasi tinggi lah. Yang ni dah ada jawapan dia tu. Vektor kepada penyakit ada pada soalan tadi lah, merah virus. Okey. Yang seterusnya kutu beruang. Dia menyerang pada peringkat bunting besar pada pokok padi. Dia punya menghisap cair pada peringkat pokok padi dan bahagian batang. Maknanya dia akan menghisap pada pokok padi tu. Akibat dia pokok menjadi terbantut dan daun menjadi kering. Maknanya yang ni kalau serangan yang tinggi, pokok padi kita akan nampak kuning. So macam saya cakap tadi, bila kita secara visual je, kita akan tengok pokok padi kita tu seakan-akan sama ada kena penyakit ataupun serangan ni lah, serangan kutu beruang ni. Okey. Seterusnya 85 hingga 105 selepas tabur. Perosak kesing ataupun pianggang. Okey, dewasa dan anak menghisap susu pada buah padi. Okey, macam yang tadi, dia attack pada pokok, pada daun, pada batang, pada dia punya ni. So kesing dan pianggang ni dia serang pada biji padi. Dia akan menghisap susu, mana dia masa tengah bunting lah, mana dia tengah padi kita tengah berisi. Pada peringkat ni dia akan menyerang. Dia akan menghisap cecair susu dari buah padi tadi dan menyebabkan buah menjadi hampa ataupun kosong lah, tak berisi. Dan bila dia menyerang pada peringkat buah sedang dah berisi, padi kita akan menjadi bitik-bitik perang lah. Akan nampak macam seakan-akan penyakit, lebih daripada penyakit. Dan juga padi kita tu dia jadi tak kuat lah, dia jadi mudah patah. Okey, seterusnya bena perang. Macam yang tadi saya cakap tadi, bena perang ni dia dah mula pada 15 hari lagi. 15 hari ni dia dah menyerang bena perang. So maknanya bila kita tak kawal dia pada peringkat mula tanam, mula tabur tadi, sehinggalah ke peringkat 85 hingga 105 hari ni, dia akan menyerang juga. Maknanya dewasa dia tu, nim dia tu akan menghisap cecair pada pokok hingga pokok padi menjadi kuning, kering, dan dipanggil ni lah outbreak ni. Okey. Okey, kawalan pianggang. Kena
bersihkan sawah dan sekitar sawah dari rumpai. Yang ini biasa amalan penanaman serentak sembur racun yang disyukan berdasarkan bilangan serangan 2 ekor per perdu. Lepas tu racun yang disyukan adalah inilah Fabia. Okey, itu dari segi perosak tanaman padi.